Alright guys, welcome to Max Aaron Fit. Okay, hari ni agak berbeza because tak ada intro intro bercakap sangat. Okay, bagian depan pasal korang pun dah tengok thumbnail kan. Thumbnail mengatakan bahawa ini adalah unboxing is a tech review. Nak katakan review in depth pun tak juga, tapi kita tengok review yang orang cakap secara dasar je lah kan, because frankly speaking saya bukan pakar. Kita akan buat unboxing satu gadget, satu kamera actually. So satu action cam yang orang cakap agak tersohor juga dalam dunia cam ni, dalam dunia action cam ni. So demi keluaran terbaru, for your info, keluaran before this adalah GoPro Hero 8. Okay, yang terbaru di dalam kotak ni adalah GoPro Hero 9. Okay, ni dalam ni. Okay, but before we go even more further, macam biasa saya nak anda semua please do like, share, komen dan juga subscribe supaya korang tak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Alright guys, so dah puas berbebel kat sini. Oh ya, sebelum tu nak bagi tahu barang ni bukan barang saya, ini kawan saya. Nama dia rahsiakan. So dia minta tolong saya surveykan and juga orang cakap dealkan dengan seller ni. Right. Okay. Alright, bag. Oh, ni bag dia. Fast Gadget dapat free bag. Okay. Sellernya adalah, kalau tengok dalam Shopee ada, dan juga dia ada YouTube channel juga. Okay, Fast Gadget. So kita dapat action cam ni, kita dapat GoPro ni daripada Fast Gadget. Okay, package-nya ini kawan saya minta beli ni, dia siap dengan dia punya aksesori sekali ni. Okay, macam ni dia dapat free SD card. What do we have here? Okay, jajan-jajan dia ada kat sini. Banyak ni. Siap dengan tengok stiker, everything. What do we have? Ni mounting. Okay. Banyak. Okay, ni 3-way stick pun ada. Kita ambil jajan dulu. Okay. 3-way stick pun ada. 3-way stick alright. What do we have here? Next is ini macam mounting dekat dada je ni, strap ni kan, chest strap ni. Okay, itu nanti kita akan selami lebih detail. What is this? Ni pun triple handle juga ni. Okay, nak guna lanyard. Lanyard. Okay, casing cover untuk GoPro. Okay, ni basically ni barang-barang aksesori. Alright, sekarang we are going to the good stuff. Alright. Okay guys, tadi siap dengan aksesori semua. Saya dah tunjuk serba sedikit. Later on insyaAllah kita akan mungkin saya akan buat review ataupun kita buat eksperimen jugalah, pasang barang-barang tu semua, and we'll see how it looks. Okay. Alright, so sekarang ni kita punya unboxing. Untuk makluman korang, memang ada perbezaan GoPro Hero 8 dengan GoPro Hero 9. Of course lah, mesti ada something yang orang cakap upgrade sikit. So it's a leap juga. Apa yang saya faham is like berbeza dengan GoPro Hero 8. Dia sekarang ni resolution maximum dia boleh record in 5K. Okay, 5K. And dia punya stabilization saya ada lihat juga kat dalam YouTube. Dia punya super smooth punya function tu memang mantap. Tak apa, insyaAllah saya akan cuba masukkan testing super smooth tu kat sini juga. Saya akan cuba nak korang kena korang kena tunggu next video lah. Okay. Wow, dia punya casing. Wow, cantik lah. Seriously, saya memang tak ada own any GoPro camera. So yang ni pun kawan saya punya, and dia minta tolong saya yang handle everything. So ini yang saya diberikan hak mutlak buat masa ni untuk handle.
my, oh my. Look at that. Okay. Cable charging ni. Alright, battery. Ni battery. Okay, ni mounting. Okay, mari kita tengok dia punya kamera pula. Okay, untuk makluman korang, GoPro Hero 8 dia tak ada yang LCD screen kat depan ni dia cuma ada yang kat belakang ni, and depan ni cuma just screen notification je lah, macam digital mini lah. Yang ni sekarang GoPro Hero 9 ni korang kalau tengok sini boleh nampak muka. Kalau bercakap tu rasa confident sikit lah. Kalau korang siapa-siapa yang kat luar sana nak buat vlog ke apa kan. Okay, saya nak buka ni, saya rasa yalah ni orang punya kan. So tapi cuma saya boleh cerita sedikit lah apa yang menarik tentang kamera ini. Okay, so satunya adalah yang macam tadi saya cakap 5K resolution yang dia boleh ambil gambar. So before dia 4K, bukan ambil gambar, dia ambil video before dia 4K, so sekarang 5K, alright. So maksudnya lagi clearer dan mungkin dia punya file dia ada sedikit besar. Okay, next is 20 megapixel camera okay, capture crisp pro quality 20 megapixel photo. So and use super photo to make sure you can get the best shot. Okay, dia ada ciri-ciri super photo. Okay, later on kita akan try it out. Okay, next what do we have? Okay, max lens mode. The new max lens mode delivers unbreakable max hyper smooth stabilization and max super view. Dah macam nama channel ni pula, Max Aaron Fit. Widest angle perspective yet. So dia ada max lens mode. Mungkin dari segi dia punya wide dia, I think so. Tak apa, later on kita akan try. Okay, next dia ada media mode, light mode dengan display mode. Ini macam tambahan ni. Okay, right, more screen macam tadi. Okay, dia ada front display serve up live preview for easy selfie framing. So macam tadi saya cerita, yang ni ada dia punya orang cakap display dia kan, while the large rear touch screen deliver intuitive control. Sini ada sini boleh touch screen lah kat sini, right. Okay, later. Okay, moving on. More stability. Okay, yang macam awal tadi saya ada cakap ada Hyper Smooth 3.0. Yang tu kita kena cubalah. Kalau macam siapa yang kaki bawa basikal kan, cycling ke apa, mountain bike especially. So korang kan kalau macam masuk estate ke atau downhill ke, main downhill ke apa, korang boleh pakai ni, tengok dia stability dia macam mana, canggih tak canggih, padu tak padu. Okay guys, slow mo 8 kali, 8 times slow mo. Later on saya akan cuba try juga. Okay, time wrap ni kalau macam time lapse, cuma dia macam dia dicampur dengan stabilization sekali lah, tu lagi mantap lah. Apabila korang jalan dengan guna stick kan, guna stick dengan GoPro ni, dia tak rasa, orang cakap bukan tak rasa lah, gambar je tu memang tak bergegar ke, ataupun yalah kan, kita berjalan ni kan kadang-kadang tak balance tu kan. So dia straight, dia cantik je. Okay, live burst ada. Live burst tu macam biasalah, capture gambar macam bursting. Alright, more streaming. And yes, beza antara GoPro Hero 8 dengan 9 ni, dia punya size pun agak besar, and battery life dia lebih kepada 30% lifetime berbanding dengan GoPro Hero 8. So and yes, so before that, ni boleh detachable, dia punya lens ni boleh detachable, boleh cabut mungkin ada kemungkinan whereby GoPro akan keluarkan a few lenses untuk kamera ni, who knows. So that's why dia buat detachable. Cuma aksesoris buat khas untuk kamera ni, apa yang saya dapat tahu, dia lepas sebulan keluarannya baru ada di pasaran. Okay, so for you guys, nak tengok lagi cerita pasal ni, stay tune. Saya akan try bawa kamera ni around, kita tengok performance dia macam mana. Okay guys, stay tune. Alright,
Alright guys, testing malam punya view macam mana. Berada di luar actually ni. And tengah tunggu member jap sampai. Okay, so kita tengok dia punya sound dengan dia punya view macam mana. Actually nak tangkap gambar dulu dan after that kita tangkap video lah. Okay, so low light punya version macam mana. Okay guys. Alright guys, hari ni kita akan try shoot some video dekat area Laman Pesona Keluang ni. And kita akan guna beberapa mode and juga ada punya setup yang mana satu yang okey. Saya akan try seberapa banyak yang boleh lah. So hope you guys stay tuned and kita tengok result dia. Gambar cun ke tak cun, okey ke tak okey, cahaya pun hari ni agak cloudy and also mendung sikit, tapi dah mula nampak matahari dah naik sikit ni. So hope you guys stay tuned. Okay, but before we go even more further, nak korang like, share, komen dan juga jangan lupa subscribe. Okay guys, so hari ni hari untuk GoPro 9 Black. Okay, yes, it does come in black, Mr. Win. Okay, jom, let's go. Alright guys, baru masuk dekat, sekejap nampak tak? Laman Pesona. So let's try it.
Alright guys, baru lepas shoot tadi korang boleh nampak macam mana kan dia punya cahaya dia and dia punya panas dia macam mana. Cuma lepas ni saya akan bagi tahu saya punya verdict lah regarding about GoPro 9 Black ni. Macam mana, is it senang nak digunakan, ada tak yang apa orang cakap pro and con dia macam mana. So saya akan share dengan anda pengalaman saya menggunakan ni GoPro Hero 9 ni. So hope you guys stay tuned. Okay guys, so panas bye. Alright guys, there you have it, hasil tinjauan recording yang you guys dah lihat tadi tu. Ada juga pro and cons dia. Saya akan summarizekan sebentar lagi, but before we go even more further, macam biasa nak korang like, share, komen dan juga subscribe and also berikan sebarang idea jikalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana biasa pakai GoPro ni kan, ataupun pernah pakai GoPro Hero 8 ke 6 ke 7 ke apa kan. Kalau korang ada macam tips ke apa ke, sila komen di ruang komen. Okey, apa yang saya nak cerita sikit dah, semua nak dengar yang mana satu? Nak dengar pro dulu ke ataupun yang con? Okey lah, kita dengar yang pro dulu. Okey, pro is that kebaikan pasal kamera ni is that serius dia dah upgrade daripada yang previous punya model GoPro Hero 8. Size pun agak besar dan juga berat sikit and also dia punya orang cakap first, dia punya ni lah gambar dia memang superb, memang top notch lah. Saya boleh katakan gambar video dia stability memang cun. Okay guys, korang tak perlu orang cakap tak perlu risau lah sebenarnya nak tengok kualiti ke apa kan. So korang pun boleh tengok tadi kan video macam mana hasilnya kan. Itu satu. Keduanya user friendly. Even you don't have to become a rocket scientist to operate this one, because memang mudah. Kalau korang dah biasa guna handphone kan, smartphone kan, so korang tak ada masalah guna benda ni, guna kamera ni, because memang senang, user friendly and korang takkan kekok punya lah. Lama-lama korang boleh pakar lah. Okay, lepas tu dia punya orang cakap interface dia, everything dengan dia punya, sekejap saya belum on lagi ni, sekejap. Okay, klik kat sini terus dah on lah. Alright, so kalau korang boleh lihat, okay, this is dia punya ni lah. Kalau korang nak tengok dia punya interface dia, semua mudah. Okay, just klik kat sini, slide je. Okay, nak apa, timelapse boleh, lagi apa lagi, video, okay, picture. Okay, so basically memang sangat-sangat mudah and memang berbaloi lah. Memang sangat-sangat berbaloi. Okay, there you have it. And hasil daripada recording ni terus masuk dekat handphone, dan korang boleh tengok balik lah. Macam saya tadi tu banyak recording pakai 4K, saya tak guna 5K because
saya nak edit tu memang tak ada lagi software yang boleh edit 5K. So basically memang sekarang ni saya edit pun guna handphone. So handphone dia punya software boleh, dia punya apps cuma boleh edit 4K. So kalau tengok 4K pun dah cukup padu kan. So itu yang kebaikan lah. The rest kebaikan very small, very compact, kecil macam ni pun boleh pegang apa semua kan. Stability sangat-sangat mantap and user friendly. Okay, the rest gambar dengan sound memang top notch. Okay guys, so memang rangan dia korang still boleh pakai previous punya model punya, orang cakap dia punya aksesori lah. Korang still boleh pakai aksesori lama, macam pasal dia punya perbezaan tak jauh. Okay, dia punya perbezaan memang tak lari jauh, and mounting set semua sama. Okay, Pro. Okay, nak tahu pasal con. Mesti tak semua benda adalah sempurna. Okay guys, so yang first con adalah yang saya kurang minat adalah satulah dia penyakit keturunan. Okay, penyakit keturunan iaitu bateri. Bateri life memang sangat-sangat orang cakap tak tahan. Okay, pakai dalam 20 minit dia punya decreasing power dia tu, bateri life tu memang sangat cepat. So saya rasa memang GoPro kena buat something about it lah. Maybe in the next model ke apa lepas ni, model lepas ni dia kena upgrade dengan dia punya bateri. So tapi still kalau misalnya kata bateri problem pun still solution tetap ada, because korang still boleh beli bateri spare satu, dan keduanya korang boleh beli yang jenis yang stick yang ada charger. Okay, yang dia ada USB charge, boleh straight ni lah, charge kat sini lah. Okay, tu pro, itu satu con. Okay, second is dia punya dia punya orang cakap touchscreen dia very 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 sensitive. Okay, so kadang-kadang kita nak press lain, kita press tempat lain. Okay, so apa yang saya difahamkan, itu pun penyakit keturunan juga. Interface dia punya touchscreen dia memang ada sensitif sikit, so korang kena belajar sikit macam mana nak undo kan dia, ataupun nak orang cakap be gentle lah orang cakap. So kena belajar lah sikit-sikit. Itu satu, itu nombor dua lah. Nombor tiga, apabila kalau macam tadi saya cakap first tadi, battery problem, battery dia punya reducing dia tu, dia punya battery life dia tak berapa orang cakap tak berapa padu. Namun dia punya yang kalau bateri lah tak berapa padu, basically kita akan permudahkan cara untuk charge kan. Tapi kalau korang tengok kat sini, dia punya tempat charger ni, dia punya USB port ni dalam ni. So kalau nak charge, korang kena buka. Kat sini nampak, korang kena buka dan korang baru boleh charge. So itu yang buatkan dia masalah. Cuma for me, yelah, you guys nak buka ni, nak slot, lepas tu nak charge tu susah. Tapi solution ada. Solution is korang boleh beli cover ni. Cover ni dia siap dengan USB port kat sini lah. Dia ada ruang dia. So still modal jugalah. Korang boleh beli, pasang, and you guys still can use it lah. So ada dua problem yang ada solution. Cuma satu yang tak ada solution, yang tadi itulah saya cakap about dia punya touchscreen tu lah tadi. Okay, right, yang ni tips untuk beginners just nak bagi tahu kalau korang yang baru beli, and expectation mestilah macam keluar je daripada kotak terus ambil gambar terus cantik. Kalau korang ikut standard punya preset, tak akan jumpa, ataupun dia punya kualiti ataupun dia punya, yelah, korang punya jangkaan untuk gambar yang cantik atau video yang mantap tu, because ada standard setting. So korang preset tu, korang sebenarnya lebih baik, kalau tips yang saya nak bagi, lebih baik korang manually setting lah. Orang cakap korang boleh jangan risau, manually setting tu mudah sebenarnya. Korang boleh set macam contoh, nak ride bike, okay, dia ada setting dia. Nak pergi bertepi pantai, dia ada setting dia. Lepas tu nak pergi hiking, dia ada setting dia. So preset-preset tu semua kalau boleh korang setting manually. So macam contoh, macam white balance, dia ada setting dia ISO level ada setting dia,
Lepas tu dia punya super smooth tu ada setting dia, lagi apa lagi. So dia punya color pun ada setting dia. So kat situ korang boleh belajar sebenarnya preset tu semua kat situ ada dalam YouTube. Banyak sekarang YouTube punya video regarding about great setup ataupun setup yang menarik untuk GoPro. Tak kira GoPro 6, 7, 8, 9, even the latest one pun masih orang dah buat dah preset yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan kalau nak setting. Okay, so don't depend on setting setup yang orang cakap datang daripada kilang. Keluarkan daripada kotak terus ambil gambar, so expectation memang very high untuk dapat gambar yang cantik. No, you want better, you have to edit ataupun setup, okay, demi preset. So itu satu tips yang saya boleh share dengan anda lah. Even saya ni yang tak pakar ni pun banyak saya check dalam YouTube, and saya sendiri buat sendiri lah saya punya setup. Okay, saya testing sendiri. So if korang nak tahu saya punya preset atau setup saya macam mana, saya boleh share, cuma korang kena subscribe dulu, because maybe next video saya akan share dengan korang lah video saya setup macam mana saya ambil gambar-gambar tadi tu, macam mana saya ambil video-video tadi tu, I will share with you guys. Alright, so last but not least, adakah berbaloi beli kamera ni? Yes, of course, memang berbaloi. Okay, so you guys boleh check out any seller kat dalam Shopee ataupun any seller dekat kedai dekat luar sana yang ada jual, yang authorized jual GoPro Hero. And macam kawan saya order ni is daripada Fast Gadget. Dia orang ada YouTube channel, dalam Shopee ada, Lazada sih ada kot. So you guys can check them out. Alright, so dia orang very responsive, and kalau misal kata nak tanya pandangan pun dia orang boleh bagi pandangan. Okay, so seriously is this camera is for beginners also. Kalau yang expert pun lagilah digalakkan lah beli. Okay guys, I think that's all for today. Minta maaf kalau ada kekurangan atau terkasar bahasa ataupun salah info ke apa, saya minta maaf. I hope you guys like this video. Please give it a like, share dan juga comment, and hope to see you on the next video. Alright guys, see you, take care and stay safe. Bye.